Okay. Sebelum kita masuk tajuk baru kita pada hari ini, jadi cuba bagi tahu Ustazah, apakah yang ada di skrin kamu? Semua nampak Ada yang ada masalah ke? Tak nampak skrin Ustazah? Yang Ustazah present? Nampak. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Farhan, Mariam. Okay, Madia. Okay, kalau lapar ingat apa? Kalau lapar ingat Allah yang beri kita rezeki. Biasa kan lapar, mesti teringat kat ni Kung Fu Panda ni kan. Nak makanan cepat sampai. Benda ni biasa dah order. Siapa pernah order? Siapa biasa semua tiap hari saya kalau duk jumpa Abang Panda ni, saya tak sah hidup saya contoh ni. Okay. Farhan. Oh. Farhan biasa pesan apa Farhan? Apa pandai kamu adib. Dah adib besar Allah Okay. Kalau Foodpanda dia punya servis, dia punya perkhidmatan dia apa? Rider ni ke yang jual makanan? Bukan. Tak. Siapa yang jual? Penjual lah. Penjual makanan lah kan. Kira restoran apa-apa pun. Jadi, apa tugas dia? Tugas dia adalah? Hantar makanan. Okay, hantar makanan, delivery. Ataupun sekarang ni macam-macam kan dia, hantar barang dapur pun ada kan. Beli-beli dekat supermarket. Okay, supermarket. Kalau bahasa Inggeris supermarket. Supermarket, orang kampung. Sebut biasa. Market. Okay, next. Gambar ni, kereta. Kereta apa ni? Hyundai. Grab ni. Grab ni buat apa? Adakah dia menjual kereta? Hantar orang. Dia bagi servis penghantaran. Hantar orang. Tadi ni hantar panda pula. Hantar makanan. Foodpanda. Kalau yang Grab ni dia bagi servis menghantar manusia. Okay, menghantar kita lah. Nak pergi mana-mana kan. Dah shopping kan Lazada ni? Apa yang kamu bayangkan bila tengok Shopee dan Lazada? Barang online lagi? Apa lagi? Sale 77. Naik motor? Orang naik motor. Naik motor ke adik? Maksud awak ni postman. Hantar. Apa lagi? Biasa lagu lah macam-macam kan. Yang Iman Troy tu nyanyi Shopee tu macam-macam. Market online. Okay, kamu nak tulis pun tak apa. Okay, terima kasih Haikal. Okay. Rasa-rasanya apa persamaan semua benda ni? Apa yang mereka buat? Shopee, Lazada, Grab, Foodpanda. Dia menyediakan perkhidmatan. Okay, perkhidmatan. Okay, bagus. Apa proses yang berlaku tu? Di Lazada, Shopee, Grab, Foodpanda. Secara atas talian. Okay, atas talian. Apa yang atas talian tu? Muamalat. Okay, bagus Farhan. Okay, adik bagus. Jual, beli. Okay, terima kasih pada semua yang respon, yang bagi jawapan. Jadi, sini sebagai mukadimah lah, sebagai pengenalan untuk tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita ialah, sebagaimana yang sahabat kita bagi tahu tadi, muamalat. Kita akan belajar tentang muamalat dalam Islam. Okay, belum belajar lagi kan tajuk ni. Tapi kamu dah belajar angkat angkat-angkat dah belajar kan sebelum ni kan? Saya tengok Ustazah Fauziah ada tanda dah kan? Betul? Belajar dah. Belajar dah. Tapi yang tajuk ni belum lagi kan? Okay. Jadi ni adalah surface dia lah sebelum masuknya akad-akad tu. Mungkin Ustazah Fauziah ni masuk yang susah-susah dulu kan. Lepas tu yang senang-senang ni, senang. Yang insyaAllah lah yang tak complicated sangat ni, kita baru belajar sekarang. Okay. Untuk muamalat dalam Islam, Bismillahirrahmanirrahim.
Kita tengok dulu apakah hasil pembelajaran yang nak disampaikan dalam tajuk ni. Apa yang nak, apa yang perlu ataupun akan awak dapat di akhir pembelajaran tajuk ini. Okay. Yang pertama, boleh menyatakan konsep muamalat dalam Islam. Bentuk ni macam mana? Bujur ke, bulat ke, petok ke muamalat ni? Kalau dia ada bentuk lah. Okay. Yang kedua, menjelaskan prinsip dan etika muamalat dalam Islam. Apa dia prinsip-prinsip dia dan etika yang perlu ada dalam muamalat Islam. Yang ketiga, menguraikan perkara-perkara yang dilarang dan menyalahi prinsip muamalat dalam Islam beserta contoh apa yang tak boleh buat dalam muamalat Islam. Yang keempat, menilai kepentingan muamalat Islam dalam kehidupan. Kita tengok kenapa pentingnya kena ada muamalat dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, mencadangkan usaha-usaha untuk melahirkan usahawan Islam yang berjaya. Okey. Kalau sebut muamalat, benda yang awak bayang dulu. Adakah yang teringat bank muamalat? Tak biasa pergi ke? Biasa kamu dengar perkataan muamalat ni kat mana? Ada yang biasa dengar? Bank. Bank. Okay, bagus. Ania. Okay, next. Jatuh dah Ustaz Zaza. Okay, konsep muamalat Islam. Mari kita tengok pengertian dia. Okay, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena tahu apakah maksud muamalat, konsep muamalat. Islam ialah agama yang lengkap diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan pencipta, ibadat dan hubungan manusia sesama manusia. Iman dalam Islam ni ada dua hubungan yang mana kita dengan Allah, satu lagi kita sebagai hamba dengan manusia sesama manusia. Dari segi bahasanya, muamalat bermaksud pergaulan. Contoh kalau kita guna dari segi bahasa, kalau dekat sekolah dulu biasa, kalau cikgu-cikgu selalu pesan, pernah tak ada ustaz-ustaz pesan kena jaga muamalat antara lelaki dan perempuan. Kalau yang tu dia guna istilah dari segi istilah, dia guna dalam konteks bahasa. Maknanya kena jaga pergaulan. Contohnya kalau kita nak kata jaga muamalat dengan ibu ayah, maknanya kena jaga pergaulan. Maknanya di situ disebut muamalat dari segi bahasa. Okey, Auni Humaira baru masuk. Kita sedang masuk dalam tajuk baru, muamalat dalam Islam. Okey, seterusnya mari kita lihat dari segi istilah. Nampak yang Ustazah highlightkan ni? Kena highlight Ustazah, gariskan. Okey. Ustazah suka garis-garis biar dia nampak mana dia punya point penting kan? Okey, Alhamdulillah. Sorry nampak notification tadi. Barang Ustazah baru sampai. Order online. Saya saja nak kaitkan dengan tajuk muamalat ni kan. Sekarang senang. Semuanya di hujung jari. Nak order ke apa-apa, muamalat sekarang di hujung jari. Kalau dulu kita kena pergi ke kedai, pergi ke pasar untuk bermuamalat. Yang mana maksud muamalat dari segi istilah adalah tata cara atau peraturan dalam perhubungan dengan apa? Antara sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. Okey. Maknanya dekat sini adanya bukan perhubungan macam kita ibu dengan ayah, kita bergaul macam macam mana dengan ibu ayah? Bagi contoh, maknanya kita bersalaman ke, kita bercakap dengan baik, kita turut ibu ayah, itu dari segi pergaulan dengan ibu ayah. Kalau muamalat sesama manusia yang diistilahkan dekat sini adalah untuk memenuhi keperluan masing-masing. Di sinilah nanti akan adanya jual beli, ada sewaan, ada upah yang kita akan tengok selepas ini. Okey, kalau antara sesama haiwan, dia jadi tak muamalat? Ada tak muamalat? Ada atau tidak? Tak ada orang. Takutnya. Kalau Zaza kata muamalat dia boleh berlaku sesama haiwan, betul atau salah?
Alia jawablah. Betul. Betul? Maria? Tahu. Dari segi istilah. Okay, tak apa. Maria cuba tu jawab. Tapi tidak. Sebabnya kat sini kita tengok dah. Muamalat ni antara sesama manusia. Okay? Dari segi istilahan. Kalau dari segi muamalat, kita tak panggil lah pergaulan ni untuk manusia saja. Untuk muamalat ni. Okay, saja je tanya. Seterusnya, mari kita tengok apakah dalil yang menunjukkan keharusan muamalat dalam Islam. Okey, tolong bacakan seorang. Siapa? Saya nak dengar suara Adam Haris. Ada? Adam Haris. Mana? Ada ke? Segan ke? Wafiq Adha ada? Ada. Okey, Wafiq tolong bacakan dalil keharusan muamalat dalam Islam. Wa ahalla Allahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saza silap slide ke ni? Kamu baca kat slide Saza ke? Kejap, salah. Baca dekat slide Wafiq. Oh, Saza sebut jual beli Dalil keharusan muamalat yang slide yang Saza buka ni. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan salah. Okey. Dengan perniagaan yang dilakukan secara antara kamu. Okey. Bagus. Terima kasih. Ni dari surah mana ni? Surah An-Nisa ayat yang ke-29. Okey, sambil tu saya nak ambil kedatangan kejap. Tadi saya rasa Hadi masuk tu, tengok dekat sini tak ada pula. Hadi ada Hadi? Terkeluar balik Tu saya reject dia. Silap tekan. Okey. Jadi apa yang kamu faham daripada ayat ni? Syakir. Syakir ada. Syakir. Oh, Syakir. Syakir tidak ada. Nama saja ada. Okey, Auni ada? Auni. Auni Husna. Auni. Ya. Okey, Auni Husna. Apa yang Auni faham ni berdasarkan ayat Quran yang siapa baca tadi? Yang kamu baca tadi. Allah perintahkan apa dalam ayat ni? Ani nampak tak slide Saza? Boleh tengok dekat situ maksud ayat Quran kat sini. Apa yang nak disampaikan? Allah kata apa? Jangan apa? Okay, ada siapa-siapa nak bantu Auni? Saya Zaza. Okay, Mariam. Allah melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Contohnya menipu dan mengambil riba
atau tanpa kerelaannya. Okey, bagus. Terima kasih Mariam. Tolong Auni. Okey, tu antara intipati daripada ayat Quran ni, ayat surah An-Nisa ni. Allah larang kita ambil harta manusia. Yelah, siapa tak suka harta kan? Siapa tak suka duit? Tapi Allah kata tak boleh ambil dengan cara yang salah. Contohnya menipu dengan riba tadi. Kecuali dengan jalan perniagaan. Yang mana kita tunjuk tadi macam Lazada, Shopee. Tu sebagai contoh lah sebab sekarang paling jelas kan. Untuk nampak sebab trend sekarang jual beli dilakukan secara atas talian. Tak kurang juga orang buat dekat Instagram, Facebook ke kan. Yang dilakukan secara suka sama suka. Maksudnya kita beli barang-barang kat situ, kita order. Sebab kita sebagai pembeli, kita suka. Kita mahu benda tu. Jadi sebab itulah transaksi jual beli itu berlaku. Okay, jelas? Next. Contoh muamalat yang dibenarkan. Dekat dalam buku teks ni, dia bagi 2 jenis. Tapi yang kamu belajar dah macam-macam dah kan? Banyak kan? Jenis-jenis akad. Okay, contoh muamalat yang dibenarkan oleh Islam yang pertama ialah akad al-bai'. Al-bai' yang bermaksud jual beli. Okey. Tolong bacakan seorang. Dini Arisha, ada? Ada. Dini tolong bacakan maksud akad al-bai'. Akad al-bai' jual beli merupakan akad terbaik yang dilakukan oleh manusia pada setiap hari. Akad al-bai' jual beli bermaksud dipertukarkan harta dengan harta dalam bentuk yang tertentu secara sukarela dengan tujuan melepaskan pemilikan atau mendapatkan pemilikan. Okey, ada beberapa yang Dini tersilap baca tadi. Tapi terima kasih Dini. Dekat sini Dini baca terbanyak tadi, tapi terbaik, okey. Merupakan akad terbanyak ni hurufnya. Mungkin sebab tulisan blur sikit kan. Ustazah copy paste gambar ni jadi dia macam blur. Saya cuba dah adjust dari segi sharpness ni tapi kurang juga. Tak apa, jadi Ustazah betulkan. Boleh Dini? Akad terbanyak yang dilakukan oleh manusia pada setiap hari. Yang mana bermaksud pertukaran. Pertukaran harta dengan harta. Contohnya duit dengan barang lah. Duit dengan barang-barang pun boleh jadi harta juga. Yang dalam bentuk tertentu secara sukarela dengan tujuan melaksanakan, rasa Dini baca ke saya silap dengar. Melepaskan pemilikan atau mendapatkan pemilikan. Maknanya orang tu, penjual dia melepaskan sesuatu dan pembeli dia dapat benda tu jadi milik dia. Okay, itu adalah maksud jual beli yang mana saya rasa memang sangat difahami. Cumanya kat sini dia terang secara detail. Contohnya apakah buku? Buku lah untuk kita baca. Tapi ada orang mungkin jelaskan buku. Buku adalah sesuatu yang berbentuk peta. Ada helaian yang banyak di dalamnya. Ada yang nipis, ada yang tebal, ada yang berwarna-warni. Jadi bila diterangkan secara detail tu, ayat tu jadi panjang. Okey, muasyirah tu kita awal masuk hari ni. Okey, terima kasih. Siapa tadi baca? Dini. Next, dalil keharusan jual beli. Okay, jangan tertukar dalil. Dalil yang tadi yang kita baca adalah dalil keharusan muamalat. Yang pertama, surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua, yang seterusnya ni adalah dalil keharusan jual beli ataupun al-bai'. Yang mana tadi ada kawan kita tersilap baca kan? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Okey, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, rasanya dalam akad-akad sebelum ni kamu ada dah lah belajar tentang riba kan? Jadi apa yang kamu faham tentang riba? Ada siapa-siapa boleh kongsikan? Apa dia riba? Bukan riba baby Bukan riba. Ada orang sebut riba, tapi dia bukan riba, dia tak ada hamzah dekat belakang dia. Dia memang ra, ba, alif. Kan jawinya. Riba. Okey. Sebelum kita masuk slide seterusnya, contoh jual beli ni. Siapa boleh tahu apa yang dia faham tentang maksud riba? Tak perlulah definisi khusus. Okey, Alia. Rasuah. Apa? Rasuah.
Alia kata rasuah ke? Okey. Terima kasih Alia untuk jawapan tadi. Tapi kurang tepat. Dia bukan rasuah. Rasuah ni kita. Contohnya, Alia rasuah ustazah. Nak dapat A dalam PSI contohnya. Alia pun bayar ustazah dengan satu jumlah sejuta contohnya. Saya nak A plus ustazah. Saya bagi saya sejuta. Ustazah bagi saya sejuta. Tapi saya tak mau jawab pun tak periksa tu. Contohnya. Itu adalah rasuah. Okey, ada salah satu contoh rasuah. Ada banyak lagi macam-macam jenis rasuah. Ada orang dia nak dapatkan sesuatu projek, dia berebut projek. Contohnya ada banyak syarikat dia nak buat satu projek ni, dia nak laksanakan, contohnya bina sebuah hotel. Jadi banyak syarikat berlumba untuk buat hotel tu. Tapi pemilik hotelnya nak pilih satu syarikat sahaja untuk bina hotel tu. Jadi nak pilih syarikat kontraktor mana, dia tak tahu. Tapi tiba-tiba ada sebut satu syarikat kontraktor yang nak bina hotel tu, bagi duit contohnya. Bagi duit yang banyak sebab saya nak tender ni, saya nak kontrak untuk bina hotel tu sebab dia nak duit. Jadi dia pun bayar kepada pemilik hotel tu. Tu antara contoh rasuah. Ada banyak lagi lah rasuah dalam pelbagai bentuk. Okey, tapi riba, ada siapa-siapa nak cuba lagi? Okey, bagus Alia, dia berani mencuba. Salah tak apa, kita belajar. Kalau siapa yang tak pernah salah, maknanya dia tak pernah belajar. Betul seumur pun, not best juga kan? Kita belajar melalui kesilapan. Okay, next. Siapa nak cuba? Kau boleh, Ustazah. Ustazah. Ya, Haikal. Meletakkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sepatutnya. Harga lebih tinggi pada harga sepatutnya. Okey, betul. Cuma dia ada kena tambah penambahan ayat lagi. Bila mana? Bila mana seseorang itu bertukaran ataupun berhutang sebenarnya. Okey, bagus. Haikal, Alia. Yang mana contohnya dalam bentuk hutang, beli dengan hutang. Beli satu barang. Contohnya Ustazah nak beli iPhone. Ustazah beli iPhone. Lepas tu Ustazah beli dengan hutang. Patutnya bayar 2,000 sahaja. Tiba-tiba bila Ustazah lambat bayar daripada tarikh tu, dia nak tambah lagi. 2,000 jadi 3,000. Jadi 1,000 lagi tu adalah riba. Berlaku pertambahan daripada harga yang asal. Okey, faham? Itu adalah antara bentuk-bentuk riba. Riba ni ada banyak jenis. Tapi saya takkan sentuh lagi kat sini. Ini kita cerita secara general dulu. Okey? Terima kasih pada yang memberikan sumbangan idea. Jom kita tengok contoh jual beli. Okay, slide yang seterusnya ni. Pada perenggan yang ni ada dalam buku teks yang mana diterangkan tentang ayat tadi, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang mana ayat ni jelas mengharuskan jual beli dan mengharamkan riba. Dekat sini, dalam Jawi ada tu riba. Patutlah orang Melayu sebut riba. Tapi kadang Quran, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kita tengok ni. Nampak tak? Riba. Ada hamzah tak lepas dia? Ada hamzah atau tidak? Tidak ada. Tak ada kan? Tapi mungkin dalam penulisan Jawi dia tulis macam ni. Saya pun tak pastilah macam mana sebab bukan saya yang tulis buku teks ni. Okay? Adalah riba kerana mungkin dalam konteks bahasa Melayu kot. Tapi kalau saya belajar Arab dulu, riba. Sebut riba saja. Riba. Okay. Kerana ia adalah zalim. Sebab apa zalim? Serta menindas orang lain. Melalui akal baik, manusia boleh memenuhi keperluan sehariannya. Selain itu ialah pekerjaan yang halal untuk manusia mengumpulkan kekayaan. Jadi kalau kita nak kaya dengan cara meniaga, maka ia adalah satu jalan yang Islam bolehkan. Tapi tak boleh melalui riba. Okay. Contoh jual beli, macam biasalah tadi saya dah beritahu Shopee semua tu kan. Ni dibagi secara buku. Ali secara sukarela membeli sebuah buku dengan membuat bayaran sebanyak RM10 kepada Ahmad dan Ahmad menjual buku tersebut serta menerima bayaran dengan secara sukarela juga. Okey. Contohnya
Nampak tak keyword dia kat sini? Saya lupa nak gariskan. Suka dan rela. Contohnya, dari segi penjual. Kini penjual. Penjual, dia tak nak jualkan sesuatu barang tu. Tapi pembeli tu nak beli juga. Tak ada reda penjual. Penjual tu dia tak nak jual. Jadi, jual beli tu tidak boleh berlaku. Ataupun kalau pembeli tu dia ambil juga, contohnya dia nampak penjual tak ada kat kedai. Penjual tu pergi solat. Okay. Nak beli tapi penjual tu tak nak jual barang tu. Dia ambil, dia letak duit. Contohnya dekat kaunter. Dia beli juga. Sah atau tidak jual beli itu? Tidak sah sebab penjual dia tidak mahu menjual, tidak rela. Okey, macam pembeli pun sama. Contohnya lah ada orang suka paksa-paksa beli kan. Contohnya ada online seller ke, ataupun kawan kita sendiri ke, ataupun saudara mara ke yang dia nak menjual tapi kita tak ada duit lagi. Ataupun kita memang tak mampu. Lepas tu dia pun bagi barang kat kita. Dia bagi barang, ambil lah dulu. Tak apa, nanti bayarlah tahun depan ke, nanti nak mati ke baru bayar. Contoh. Bila ada duit ke, bila ada duit. Lepas tu kita ni tak nak beli. Jadi kita tak suka rela untuk menerima satu barang tu. Tapi kita dipaksa untuk membeli. Jadi itu pun adalah boleh atau tidak? Tidak. Tak boleh sebab dok suka rela. Dok suka, lepas tu dok rela. Jadi tidak ada keredaan. Taradhin minhuma. Kena ada reda antara kedua-duanya dari segi penjual dan pembeli. Okey. Ustazah, kalau dekat Shopee, Lazada, Foodpanda semua tu kan kita nak tahu pembeli tu penjual reda ke tak kan? Dia dah letakkan barang-barang dia kat situ dengan harga semua, dengan cara pembayaran semua tu menunjukkan keredaan dia lah untuk menjual. Okey? Dan kita bila mana kita membayar semua tu, kita letak alamat kita semua tu menunjukkan keredaan kita untuk membeli. Okey, next. Berapa sudah? 13.45. Okey, kalau ada yang terkeluar ke, ada masalah lain, bagi tahu, okey? Okey, rukun dan syarat jual beli. Kita nak tengok rukun dan syarat. Okey, sebelum tu saya nak tanya, apa maksud rukun? Apa yang awak faham tentang rukun? La yatimu bihi wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau tak ada rukun ni, macam rukun iman, rukun Islam, kalau tidak ada benda itu, maka benda itu tidak boleh ada. Faham ke? Contohnya kalau kita rukun Islam, kalau salah satu daripada rukun Islam tu tidak ada, contohnya tak mengucap 2 kalimah syahadah, tapi yang lain buat, solat buat, pergi haji buat, tapi tak mau syahadah, tak mau mengaku adanya Allah dan adanya Nabi Muhammad. Jadi tidak boleh berlakunya Islam itu. Jadi seseorang itu tidak digelar Islam. Okey, jadi kat sini rukun dan syarat jual beli. Jika tidak ada satu rukun itu, tak cukup rukun-rukun jual beli ini, maka tidak berlakulah proses apa? Jual beli. Ya, Alia. Alia jika ada ni. Muichiro atau kita ada? Dah lupa dah nama kamu. Kalau boleh tolonglah letak nama betul dia semua. Pipi ni. Syakir. Okey? Tolong letak nama yang benar. Boleh? Nanti tukar balik dekat kamu punya Google Gmail kan? Okay? Sian ni cikgu-cikgu kamu nak panggil. Rukun dan syarat jual beli. Okay, ada berapa semuanya? Kita tengok yang pertama dulu. Tolong bacakan. Seorang sahaja nak dengar suara. Siapa lagi belum dengar? Nurul Azia, Farah Aina. Azia ke Aziz sebut? Ada tak Nurul? Farah Aina. 1, 2, 3. Tak ada dah.
Okey, Nur Ain ada? Nur Ain. Ada Ustazah. Okey, Nur Ain tolong bacakan. Rukun jual beli yang pertama. Penjual dan pembeli. Okey. Syaratnya, kedua-dua pihak mestilah berakal iaitu telah memayis. Tidak dipaksa melakukan akad. Okey. Tidak tegah menguruskan harta. Mahjur alai. Okey. anak-anak yang belum memayis. Okey. Okey, apa maksud syarat? Syarat adalah perkara yang menerangkan tentang rukun. Okey. Diterangkan tentang rukun. Jadi penjual dan pembeli, jadi syarat-syarat yang perlu ada di bawah poin penjual dan pembeli yang mana saya bagi tahu tadi. Salah satunya poin yang kedua ni tidak dipaksa. Yang sukarela. Yang pertama kena berakal, iaitu telah memayis. Berakal, telah memayis boleh membezakan lah. Contohnya kalau kita tengok sekarang ni ada budak-budak pun jadi Insta famous, jadi penjual, online seller. Tapi kalau dia memayis, dia boleh mengira, dia boleh membezakan yang betul dan salah. Dia mencukupi syarat-syarat untuk menjadi seorang penjual. Okey. Yang kedua, kedua-duanya tidak boleh dipaksa, kena sukarela. Dan yang ketiga, tidak ditegah menguruskan harta, mahjur alaihi, seperti mana kanak-kanak belum mayis. Dia pandai uruskan duit sendiri. Dia tahu macam mana nak kira-kira ke apa kan, nak simpan duit ke. Jadi itu adalah syarat dari segi penjual dan pembeli. Okay, pembeli pun dia kena tahu juga urus duit. Maknanya macam dia tahu nak keluarkan duit. Bukanlah jenis budak-budak yang ada 100, belanja belakang 100 sebab nak reti. Sebab takut berlaku penipuan. Takut pembeli tu kan si kanak-kanak yang belum memayis ditipu ke, untuk mengelakkan daripada berlakunya sebarang kemudaratan kepada pembeli atau penjual. Kalau pembeli tak memayis ataupun tak pandai, ada juga bang orang bagi contohnya barang tu 100, orang tu bagi RM1, ambil kot nampak 1. Mungkin sama kot 100 dengan 1. Mungkin. Jadi ada yang macam tu. Ada untuk mengelakkan daripada berlakunya kemudaratan antara penjual dan pembeli. Saya ulang sekali lagi. Maka penjual dan pembeli haruslah memayis dan berakal dan boleh menguruskan harta dan kena sukarela. Ingat 3 poin ni. Berakal, boleh sukarela dan boleh urus harta. Okay? Tidak ditegah menguruskan harta. Itu pun mahjur alaih dalam bahasa Arab. Terima kasih Ain. Kenapa pelik? Okey, yang kedua. Ain juga. Ain Syafiqah. Ada Ain Syafiqah? Tolong bacakan rukun yang kedua untuk syarat jual beli. Manfaat yang disewa atau pekerjaan yang dilakukan dan harga atau upahnya. Okey, kamu baca kat mana tu? Okey. Barang yang dijual dan harganya. Ain Syafiqah tengok dekat buku ke? Ya. Yang ni. Yang kotak original ni. Barang yang dijual dan harganya. Okey. Syarat barang yang dijual mestilah telah wujud, dimiliki oleh penjual halal, mempunyai nilai menurut syarat, boleh diserahkan kepada pembeli, dinyatakan secara jelas sifat dan kadarnya. Okey, jelas sifat dan kadarnya. Okey, terima kasih Ain Syafiqah. Okay, yang kedua, mesti ada dari segi rukun, mesti ada barang yang dijual dan harganya. Ada barang dan ada harga. Yang mana syarat-syarat barang tersebut yang dijual tu mestilah ada wujud. Tak boleh saya menjual air. Air di mana? Air di laut. Memanglah wujud, tapi maknanya macam mana nak kata? Takkan nak ambil air laut kan untuk jual. Kena ada produk tu, barang tu, satu benda tu. Yang kedua, dimiliki oleh penjual. Sebab apa tak ada air laut tadi? Sebab bukan dia yang memiliki air laut tu kan? Allah yang memiliki. Kalau dia nak, dia kena botol-botolkan ke macam mana. Ada korang jual air laut. Ini contoh sahaja. Okay, yang ketiga, mestilah halal. Barang yang dijual mestilah halal. Tak kisahlah makanan ke, barang-barang. Contohnya beg. Beg pun boleh berlaku
tidak halal. Bila mana suatu beg kulit ke dibuat daripada kulit babi ke, tak boleh. Okay. Contohnya kalau berus makeup ke, hati-hati kalau perempuan yang suka makeup tu. Kadang-kadang ada juga dibuat daripada bulu binatang yang haram. Contohnya macam babi ke, khinzir. Sama lah Ustazah ni. Kalau yang eloknya beli yang sintetik. Okay. Sintetik. So kena bacalah label ke, kena tahu benda-benda tu. Okay. Yang keempat, mempunyai nilai menurut syarak. Sesuatu yang bernilai. Tak boleh jual sesuatu yang tidak bernilai. Bernilai ni macam mana? Contohnya tak ada nilai. Saya boleh bagi contoh. Ada tak barang yang tak ada nilai? Tak ada jual. Tak tahu? Tak ada idea? Ada juga Ustazah belajar tak boleh jual. Contohnya macam najis. Macam nak jual tahi kambing ke apa-apa. Tapi ada juga lagi orang buat baja kan. Tapi jika dia di-convert kepada baja, jika dia diproses ke mana-mana, jadi dia adalah satu barang yang bernilai. Boleh lah. Okay? Faham? Contohnya Ustazah saja nak jual. Ustazah, apa hukum jual beli account game? Jual beli account game. Okay, nanti kita bincang lepas ni. Ustazah pun tak pasti. Tapi Ustazah pernah dengar lah benda ni. Okay. Boleh diserahkan kepada pembeli. Yang kedua, dinyatakan secara jelas sifat dan kadarnya. Okay. Okay, cuba kita tengok tadi. Siapa tanya? Haikal Siapa tanya tadi? Min Sa'ala. Siapa yang tanya? Adam tanya. Adam. Okay, jom kita tengok dari segi penjual dan pembeli. Wujud lah. Kalau dari segi barang yang dijual dan harganya. Okay, Syahzana ni. Syahzana ni dari mana ni? Baru datang ni. Okay, dari segi barang pula. Jom kita tengok akaun game tu. Wujud. Okay, akaun tu ada. Dimiliki oleh penjual. Dia memang pemilik akaun tu sendiri nak jual. Halal atau tidak? Okay, game. Ni Ustazah tak nak pastikan dengan betul lah halal atau tidak. Kalau tengok pada game tu lah. Adakah game tu ada unsur-unsur yang syubhah. Yang boleh membawa keraguan. Ada benda-benda yang haram ke dalam tu. Jadi ni boleh dibahaskan lagi. Dari segi halal atau haram. Okay, mempunyai nilai menurut syarak. Ada nilai atau tidak? Sebab ada yang nak rank up semua tu kan. Ustazah pernah dengar sebab adik Ustazah suka main game. Tapi Ustazah bukan gamer. Pun kasih kursi Ustazah macam ni. Okay. Okay, Adam. Boleh diserahkan kepada... Apa dia? Ya, Ustazah. Okay, mempunyai nilai menurut Islam. Yang ni antara dua ni. Halal dengan punya nilai menurut syarak ni. Antara dua ni. Yang Ustazah tak pasti. Okay, boleh diserahkan kepada pembeli. Memang boleh serahkan. Macam bagi ID, password semua tu. Okay, dia nyatakan secara jelas sifat dan kadarnya. Kita tahulah dia punya akaun tu macam mana. Ada berapa poin-poin ke apa-apa tu. Saya tak pastilah. Tapi kena pastikan dari segi halal dengan mempunyai nilai menurut syarak ni. Kena tanya ulama kontemporari ataupun ustazah yang lebih arif dalam bidang muamalat ni lah. Tapi kalau ustazah tahu setakat tu saja. Ustazah pun tak nak mengeluarkan hukum. Okey. Boleh ustazah jawab setakat yang ustazah tahu. Kalau Adam nak cuba lagi boleh tanya ustazah yang lain ke yang lebih ada ilmu dalam bidang ni. Okey, kat sekolah ada banyak kisah ustazah kan, boleh cuba rujuk. Okey. Next, sirah. Sirah iaitu lafaz ijab dan kabul. Okey, Adam lah tolong bacakan. Adam? Lafaz yang menunjukkan keriaan. Lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akad al-bai' seperti penjual berkata saya jual dan pembeli menjawab saya beli.
Okey. Okey, kat sini, terima kasih Adam. Ada syarat yang ketiga, kena ada sirah. Sirah ni lafaz lah. Kita sebut menunjukkan jual kan, beli. Biasa kan kalau kita dengar zaman dulu, kalau orang tua atau bila kita besar ni, kita ikut-ikut. Kita beli, jual, beli. Kadang-kadang ada orang tak sebut. Jadi ada segi perbahasan. Macam mana ni kalau orang tak sebut, dia tak sebut pun jual. Takkan saya nak sebut beli. Takkan saya nak paksa dia sebut jual. Ada juga yang kata bila mana penjual tu bagi, beri, kan bila kita bayar kan, beri kan. Tu pun macam dia menunjukkan satu bentuk sirah juga walaupun dia tak lafazkan dia jual. Kita ambil, kita pun beli. Macam tu. Tapi kalau kita nak sedap lagi, nak semantap lagi dalam jual beli ni, bila mana kita berjual beli tu, kita katalah saya beli ya, supaya adanya kita mengamalkan rukun ini, yang mana lafaz jual dan beli. Jelas untuk syarat jual beli? Okey. Jadi ada 3. Kita ulang balik. Penjual dan pembeli. Okey, Farhan tolong ulang. Nampak Farhan bukan mic tadi. 1, 2 dan 3. Point rukun. Rukun syarat jual beli. Penjual dan pembeli, Okey, yang barang kedua. yang dijual dan harganya. Yang ketiga. Sirah iaitu lafaz. Ijaz dan kabul. Okey, bagus. Terima kasih Farhan. Okay, next. Contoh muamalat yang dibenarkan oleh Islam yang kedua. Yang tadi kita tengok al-bai'. Yang kedua ialah akad al-ijarah yang bermaksud sewaan atau upah. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan ijarah? Secara penerangannya, tolong bacakan untuk kami semua. Siapa-siapa? Nurul Syahzanani. Nani? Tolong bacakan Nani. Nampak? Selain daripada akad al-bai', jual beli, akad ijarah, sewaan atau upah, banyak dilakukan oleh manusia. Akad ijarah bermaksud akad melibatkan pertukaran antara faedah atau manfaat daripada sesuatu barang atau tenaga kerja dengan bayaran atau upah tertentu dalam tempoh yang dipersetujui. Okey, bagus. Terima kasih Nani. Okey, contohnya macam tadi gambar yang saya tunjuk. Kalau Shopee dengan Lazada tadi, kita boleh istilahkan dia dalam jual beli. Okey, jual beli sebab apa? Kita dapat barang tu. Kita dapat produk ataupun benda yang kita beli tu lah. Tapi kalau dari segi ijarah ni, kita dapat manfaat. Iaitu akad yang melibatkan pertukaran antara faedah atau manfaat daripada sesuatu barang atau tenaga dengan bayaran atau upah tertentu dalam tempoh yang dipersetujui. Okey. Kalau tadi kita tengok kat sini, maknanya ijarah dia ada poin-poin dia. Yang ditukar bukanlah barang, tapi yang ditukar adalah manfaat ataupun kegunaan sesuatu barang. Okey, manfaat satu barang atau tenaga kerja. Contoh kita upah orang untuk buat sesuatu. Kita upah orang mesin rumput kat rumah kita contohnya. Rumput panjang sangat. Panggil orang tolong potong. Tapi kita tak beli mesin pemotong dia. Kita beli khidmat dia. Kita beli khidmat dia. Kita beli khidmat tu maknanya kita beli upah lah. Beli upah maksudnya kita beli khidmat. Faham ke maksud dia? Contoh kita minta orang tolong jahit baju. Kita upah orang jahit baju. Apa yang kita beli adalah tenaga dia. Tenaga dia yang dia curahkan untuk membuat baju itu. Okey, boleh faham? Dari segi upah, dari segi sewaan, contohnya Ustazah sewa rumah. Okey, Ustazah sewa rumah, tapi Ustazah tak dapat rumah. Ustazah dapat manfaat rumah tu. Ustazah dapat manfaat tempat berteduh, tempat tidur. Manfaat yang Ustazah dapat tempat buang air, tempat masak, tempat basuh baju. Faham? Faham ke? Okey. Kalau sewa rumah bukan dapat rumah tapi dapat manfaat rumah tu. Kalau sewa kereta bukan dapat kereta tapi dapat manfaat yang kita boleh gunakan. Manfaat apa dia? Manfaat kereta. Boleh pergi manfaat kereta, boleh pergi travel, boleh pergi mana lagi?
Pergilah mana-mana awak nak. Okay. Okay, jelas? Itu maksud akad al-ijarah. Oh, satu lagi. Bukan saja manfaat atau tenaga, dia ada satu lagi poin yang mana untuk tertentu dalam tempoh yang tertentu, tempoh yang dipersetujui. Kalau upah sewaan tadi tu nak duduk rumah sewa, berapa lama tempoh? Setahun, sebulan, selama-lamanya? Tak ada selama-lamanya, biasa ada satu tempoh yang tertentu. Okey? Kita sewa satu barang, sewa kereta pun dia ada had masa kan, sehari ke, seminggu ke, berapa jam ke. Jadi kena tetapkan dia punya masa dari untuk sewaan. Kalau upah pula biasanya dah siap dah ambil lah kan. Okey, dalil keharusannya. Okey, dalil keharusan ijarah. Siapa boleh tolong bacakan? Syakir, Pipi. Afifi kan ke? Siapa nama Afifi? Afifi, Pipi ni. Apa dah susah. Aiman Afifi. Bagus. Aiman Afifi ada ke? Itu tak ada dah susah panggil. Tak ada juga. Okay, Ainul Rahim. Tolong bacakan. Ada atau tidak? Tak ada juga. Okay, bila tak ada, Ustazah baca. Okay. Dalil keharusan akad ijarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Okey, yang bermaksud kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Okey, ini adalah dalil yang kena beri upah. Maknanya bila seseorang tu menyusukan anak kita, kira ibu ataupun ibu susuan, maknanya kena beri upah, kena beri bayaran pada dia. Kenapa kan? Bukannya dia orang yang kena beri upah tu, bukan dia yang dapat susu anak dia, tapi perkhidmatan memberikan susu itu membuatkan seseorang ibu yang memberikan susu mendapat upah. Jadi dia dikiaskan daripada ayat ini, surah At-Talaq, ayat yang ke-6. Bukan yang koyang pula. Okay, contoh upah yang lain. Contohnya, Ali menyewa sebuah rumah yang berdekatan dengan tempat kerjanya dengan sewaan sebanyak RM750 sebulan. Okay, ada nilai. Disewa apa? Disewa rumah sebanyak berapa RM dan tempoh masa dia sebulan. Mahal sewa rumah ni. Nanti bila kamu keluar nanti belajar, kerja, cari rumah, dalam masa tu harga rumah berapa. Jadi boleh start saving daripada sekarang, okay? Kalau kamu dah ada pendapatan sendiri ke, ada buat jual beli online ke apa kan, saya sangat sarankan kamu menabung daripada sekarang. Nanti bila nak keluar dah habis belajar contohnya kan, kamu ada income sendiri, tak perlu minta dengan mak ayah. Itu adalah kepuasan yang paling best. Kita boleh beri pula kepada mak ayah walaupun kita belum ada pekerjaan tetap ke apa. Tapi bila kita ada saving sendiri, ada pandai cari income sendiri, kita boleh memberi, itulah satu kepuasan. Kaya bukan bermaksud ada banyak harta, tapi kaya bermaksud bila mana seseorang itu mampu untuk apa? Sampai teka, untuk memberi, bagi, giving. Okay? Itu arti kaya yang sebenar. Sebab ada orang kaya, ada orang banyak harta, tapi dia tak mampu nak memberi. Macam mana tu? Fikir-fikirkan. Okay, jom kita tengok rukun dan syarat akad ijarah pula. Semua okey lagi? Semua masih bersama Ustazah? Siapa yang lapar ke, kehausan bila minum air ke apa Ustazah? Izinkan. Janganlah Ustazah. Tak dia makan, minum, takut mak Ustazah. Tak apa. Kamu kan tutup kamera. Okay? Makanlah. Ada pengsan pula depan ni kelas online. Tengah hari ni kan lapar. Okey, semua okey ke? Okey, kita teruskan pada rukun dan syarat akad ijarah. Okey? Sikit lagi ni nak ambil dalam 2 slide lagi.
Pun ada 3 rukun dan syarat akad ijarah. Yang pertama, tolong bacakan. Siapa mahu bacakan? Saya nak pilih Balkis. Balkis ada? Balkis 1, Balkis 2. Okay, tak ada. Balkis left. Okay, terkejut ke? Nurin Fakihah. Nurin? Okay, tolong bacakan rukun yang pertama untuk akad ijarah. Penyewa atau pemberi upah dan pemilik Manfaat atau orang yang mengambil upah dengan melakukan pekerjaan. Okey. Syarat dia kedua-dua pihak mestilah balik berakal. Kena balik. Kalau tak balik tak cukup syarat untuk melakukan akad ijarah. Okey, terima kasih Nurin. Maknanya kat sini ada 4 golongan lah untuk rukun yang pertama. Maknanya kalau penyewa, pasangannya pemberi sewa. Kalau orang yang mengambil upah, pasangannya orang yang meminta untuk upah sesuatu. Okey. Next, rukun yang kedua. Terima kasih Nurin. Rukun yang kedua, tolong bacakan Farhan. Farhan Gismayan manfaat yang disewa atau pekerjaan yang dilakukan dan harga atau upahan. Syarat manfaat yang disewa atau pekerjaan yang dilakukan mestilah diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Dinyatakan dengan jelas di dalam akad. Manfaat yang disewa mestilah halal. Pekerjaan yang diupah mestilah mampu dilakukan. Okey, terima kasih Farhan. Tadi kalau yang pertama untuk jual beli tadi, penjual dan pembeli kan. Ini 4 golongan. Yang kedua ni pun ada lebih kurang persamaan dengan yang jual beli tadi. Yang mana syarat manfaat yang disewa atau pekerjaan yang dilakukan, benda yang kita nak minta, kita nak upah seseorang itu untuk buat, mestilah diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Contohnya, Sazah nak suruh dia jahit baju. Sazah suruh seorang tukang jahit ni jahit baju. Jadi, Sazah kena bagi tahulah dia nak kain ni nak jahit jadi baju. Kalau dia tak tahu, dia jahit tu tiba-tiba jadi seluar ke jadi skirt. Jadi kena kedua-dua belah pihak kena tahu apa yang kedua-dua belah pihak mahu dan apa yang perlu dia tunaikan kalau dari segi upah. Contohnya potong rumput. Nak mana satu kawasan rumah ke, separuh je ke, bahagian depan ke, bahagian belakang. Itu maksud mesti diketahui oleh kedua-dua belah pihak. Dari segi upah, kalau dari segi sewa, kena tahu jelas macam tadi, rumah kat mana, rumah yang nak disewakan tu berapa harganya, tempoh berapa lama. Jadi kena tahu. Okey, untuk poin yang pertama. Yang kedua, dinyatakan dengan jelas di dalam akad. Dalam akad tadi kena bagi tahu secara jelas lah. Tadi tahu, yang kedua kena bagi tahu siap-siap berapa-berapa. Tak boleh macam tunang jahit baju ni, nak jahit baju, nak jadi apa? Jadilah apa-apa masa jadi baju. Lepas tu dia buat baju kebaya. Tak pakai baju kebaya ni ketat-ketat haram. Contohnya. Tapi tadi suruh bagi tahu kan. Tak nak bagi tahu, kata apa-apa je. Jadi kena jelas. Okey. Manfaat yang ketiga, manfaat yang disewa mestilah halal. Okey, tak boleh sewa satu benda yang haram. Okey, ataupun upah untuk buat satu benda yang haram. Contohnya, kalau ada yang suka tengok movie kan, pembunuh upahan, assassin contohnya. Kita suruh dia bunuh orang. Jadi, kalau ikut dalam akad adalah akad ijarah kan, upah. Tapi perkara yang disuruh adalah membunuh. Jadi, haram atau halal? Terang-terang tang-tang adalah haram. Itu adalah contoh yang senang lah Ustazah buat. Okay, manfaat yang disewa mestilah halal. Manfaat. Contohnya dari segi ada orang nak sewa kelab ke, dan kelab tu dia nak sewa, dia nak buat kelab malam contohnya, kelab tari menari ke apa kan, yang melibatkan percampuran lelaki dan perempuan tu, ada arak semuanya. Jadi tak boleh. Okay. Pekerjaan yang diupah mestilah mampu dilakukan. Contohnya kita suruh
seseorang tu buat sesuatu, say pada baju tadi, tapi dia tak mampu, dia bukan seseorang yang boleh menjahit. Jadi janganlah suruh dia buat. Suruh upahlah pada orang yang mampu. Pekerjaan ni pun mestilah mampu untuk dilakukan. Ada soalan setakat ni? Apa pula? Tak ada. Yang ketiga, siapa lagi? Mariam tolong bacakan. Ya, Alhamdulillah. Ya. Rukun 3. Yang ketiga, sirah iaitu lafaz ijab dan kabul. Iaitu lafaz ijab dan kabul. Lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan Akad. Akad al-ijarah seperti tuan rumah berkata, saya sewakan rumah ini dengan kadar sewaan RM750 sebulan dan penyewa menjawab, saya terima. Okey, bagus. Terima kasih, Mariam. Buhak pula. Ada siapa-siapa mempak sasah ke? Saja je, gurau-gurau. Okey, kalau tadi kita tengok jual, saya beli. Okey, kalau yang untuk sirah bagi saya dari segi akad ijarah pula, contohnya, saya sewakan kamu rumah ini dengan harga RM750 sebulan. Sebulan dan penyewa pun jawab, okey, saya terima. Tapi kalau biasanya kalau dari segi akad dalam bahasa Melayu kita panggil kontrak, okey. Akan ada kontrak lah yang ditulis secara hitam putih supaya taklah berlaku macam tiba-tiba kena halau ke, penyewa kena halau tak. Tapi tak ada bukti yang menunjukkan dia menyewa. Contoh ataupun penyewa dia buat lain barang-barang dalam rumah ke, tapi tak ada bukti pun yang dia pernah menyewa kat situ. Jadi pemberi sewa, tuan rumah tak boleh nak mendakwa dia. Contohnya. Jadi perlu juga ada ni hitam putih, surat ataupun dokumen yang menunjukkan berlakunya sewa beli. Tapi kat sini dia nak bagi tahu tentang lafaz lah, dari segi lafaz. Okey, perbezaan dengan jual beli tadi, saya jual saya beli. Yang ni saya bagi sewa, saya terima. Sewa tu dia nyatakan pula dengan jelas. Sebab tadi untuk rukun yang kedua kena nyatakan dengan jelas di dalam akad. Okey. Next. Okey, jelas ke? Ada apa-apa nak tanya dekat sini? Semua jelas? Senang je kan? Tadi jual beli ada 3 rukun. Yang ni pun akad ijarah pun sama. Cuma dia ada beza sikit-sikit dari segi upah dan sewaan. Kalau Ustazah cakap laju, kamu bagi tahu, okey? Pembahagian akad menurut Islam. Okey, slide yang terakhir. Okey. Akad terbahagi kepada 2 dalam muamalat. Yang pertama ialah akad al-mu'awadat. Mu'awadat. Yang kedua akad tabarru'at. Okey. Akad mu'awadat. Beri saya dapat. Begitulah maksud mu'awadah ni, pertukaran. Yang mana muamalat yang dilakukan untuk mendapatkan ganjaran seperti keuntungan. Contohnya macam jual beli tadilah, dengan upah, dengan sewa. Sebabnya nak dapat keuntungan, dapat duit. Yang merangkumi jual beli, sewaan dan syarikat. Okey, mu'awadah. Mu'awadah ni, saya tengok dalam bahasa Melayu ni. Tapi yang saya faham mu'awadah, beri dapat. Itu mu'awadah. Kalau tabarru'at, kita beri sahaja, tapi kita tak dapat. Dapatnya Allah yang beri. Sebab apa? Akad tabarru'at ialah akad tidak dimaksudkan untuk mendapatkan ganjaran, tetapi bertujuan untuk membantu melakukan kebajikan. Contohnya sedekah, hibah, wakaf, wasiat dan hadiah. Okey, yang mana kita memberi, kita tak mengharapkan balasan. Kita beri sahaja, okey? Tak mengharapkan balasan manusia, tapi insya-Allah ada ganjaran di sisi Allah. Okey, itu sahaja slide untuk hari ini. Jom kuisis sekejap. Okey, ada sikit. Ada 6 soalan sahaja. Okey, boleh kita jawab kuisis sekejap? Boleh. Okey. Saya akan copy paste sekejap. Ni dekat chat box. Dekat chat box, okey. Sunni Ala Muhammad. Mana? Okay, di sini. Okey, aduh subhanallah. Okey, boleh masuk?
Masuk. Okay, Mardia masuk. Salsabila. Okay, bagi tahu kawan-kawan kamu yang terkeluar tu, masuk. Buat quizzes. Ustaz akan ambil kehadiran berdasarkan quizzes ni lah. Tapi kalau ada yang masuk, lepas tu line dia tak ada ke, beritahu Ustazah balik Ustazah nak ambil kehadiran. Tulis semula. Okay, kalau ikut dekat sini sekarang kita ada 20 orang. Dia cukup 20. Tukar 20 minus okay, sekejap. Kita start. Kita ada 9 minit lagi. 9 orang masuk. Buat macam rumah sendiri, makan pada. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kenapa ada 3 device asal masuk? Ini aku kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, kalau ikut kat sini ada 22. 13 baru. Kamu nampak kan skrin Ustazah ni yang buka kan? $14. Okay, saya bagi masa 1 minit lagi. Kalau tak ada masalah, start je. Ada masalah bagi tahu? Boleh ke masuk? Ada yang ada masalah nak masuk? 16. 22 orang ni. Oh, gitu ke cara save dia? 17. Okay, 1 minit lagi. Lagi ke yang tak dapat masuk? Kalau tak dapat masuk, bagi tahu, okay? Okay, 18. Farah masuk, Sarah. Siapa tak boleh masuk? Farah? Buat apa Farah? Line-nya tu. Line slow kot Saya cek itu 1P. Dapat. Ya ke? Atau 5. Okay, tak apa. Ya, cover line lambat tu. Okay, tak apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Pada dah Ada siapa-siapa yang nak masuk lagi dah ni? Ustazah nak start dah ni. Syakir, Ainul, Adam Haris, Nani, Mariam, Fatimah Husna, Nurin. Siapa pula Yudzu ni? Siapa ni Yudzu ni? Cepat mengaku sekarang. Afi Adha, Adam Zamri, Dik Zamri, Umairah. Okay, 1, 2, 5 dah. Ustazah start je, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Senang je. 1 soalan 20 saat. Lama sangat patut Ustazah buat. Saat je. Nabil dah jawab? Semua dah habis dah?
Ke Ustazah stop tadi? Macam mana aku dah Semua masih menjawab ke? Sudah dah, awak dah. Siap dah belaka? Yang kosong-kosong ni tak sempat jawab ke macam mana? Jawapan salah. Oh, satu soalan jika keluar tadi? Ya. Kenapa Saya kena tekan next question tu kot. Oh, gitu. Faham. Okay, kita restart lah. Restart semula keluar tak? Keluar. Oh, okay. Oh, ni soalan pertama jawab dulu. Oh, sebab Saza yang kawal. Faham. Saza ambil kawal tadi. Okay, next. Next keluar tak soalan kedua? Oh, 23 orang masuk. Okay. Okay, time's up. Next. Keluar tak soalan seterusnya? Soalan ketiga keluar Keluar. Okay. 4, 3, 2, 1. Okay, next. Soalan keempat. Okay, soalan kelima. Tiga, 2, 1. Okay. Okay, last one. Yang keenam. Ada juga yang salah ya. Okay, tak apa. Okay, leaderboard. Siapa yang... Oh, kenapa restart kan ni? Sorry, Ustazah first tadi teacher kan. Biasa Ustazah jadi student. Ustazah, apa ni tengok? Tengok sebagai student je lah sebelum ni. So, dekat mana nak tengok leaderboard? Discipline view. Dah habis dah kan? Slide. Okay. Yes, end quiz. Bila end quiz nampak leaderboard kan? Ke tak? Okay, first one Farhan. Okay, tahniah Farhan, Salsabila dan Adam Haris. Okay. Overview ni semua skor. Okay, cuba tengok balik soalan apa yang kamu... Ustazah Bila dengan Syakir, kenapa yang bawah sekali ni? Tak sempat jawab ke apa? Tanda ni.
19 orang. Okay, terima kasih semua. Okay, 131 dah. Maaf, terlebih masa sikit. Jadi sekadar itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, muamalat dalam Islam, hukumnya adalah apa dia? Harus. Okay, harus. Okay. Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Harus. Jadi, insyaAllah kita akan sambung lagi untuk tajuk muamalat pada hari Khamis nanti. Siapa-siapa yang belum hantar tugasan, hantar dalam grup, okey? Ustazah akan update kehadiran nanti. Kalau ada yang Ustazah tak terupdate kehadiran dia, tapi dengan jujur ya, bagi tahu memang dia masuk, nanti Ustazah akan betulkan semula. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam doa. Okey, terima kasih.